Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Pada hari ini kita akan belajar satu jenis karangan, iaitu surat kiriman rasmi. Karangan jenis surat kiriman rasmi merupakan karangan berformat. Antara tujuan surat kiriman rasmi ditulis ialah yang pertama untuk membuat aduan, yang kedua membuat permohonan, yang ketiga untuk rayuan dan yang keempat ialah untuk undangan. Surat ini ditulis secara rasmi kepada orang perseorangan, pertubuhan, jabatan, majikan dan sekolah. Penggunaan bahasa surat kiriman rasmi mestilah ringkas, padat dan tepat. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan teliti pula bagaimana penulisan surat kiriman rasmi. Yang pertama ialah murid-murid perlu menulis alamat pengirim, iaitu alamat orang yang menulis surat tersebut. Yang kedua, perlu dinyatakan alamat penerima, iaitu kepada siapa surat tersebut hendak dihantar. Yang ketiga, tarikh, iaitu tarikh di mana surat itu ditulis. Yang keempat, kata sapaan atau panggilan hormat. Yang kelima, tajuk atau perkara, iaitu tujuan surat tersebut dihantar. Murid-murid juga perlu menulis pendahuluan surat, isi surat, penutup surat, pengakuan penulis, tanda tangan dan yang terakhir, jawatan penulis. Di sini cikgu sertakan satu contoh penulisan surat kiriman rasmi. Kita teliti bersama-sama ya. Okey, yang pertama mesti ada alamat pengirim yang ditulis di sebelah kiri dan di bawahnya terdapat satu garisan yang memanjang daripada sebelah kiri dibawa ke penjuru sebelah kanan. Dan perkara yang kedua ialah perlu ada jawatan dan alamat penerima. Dan di bawahnya, iaitu di bahagian sebelah kanan, ditulis tarikh surat tersebut ditulislah. Yang keempat, perlu ada panggilan hormat. Dan yang kelima, perkara ditulis dan hendaklah digaris. Perkara ni merujuk kepada tujuan surat tersebut ditulis. Dan yang keenam ialah isi kandungan. Yang ketujuh, pengakuan penulis. Contohnya di sini yang benar. Dan yang ke-8 perlu ada tanda tangan, nama dan jawatan. Baiklah murid-murid, untuk lebih jelas penulisan tentang surat kiriman rasmi, kita teliti contoh yang cikgu sertakan di sini, iaitu yang pertama, surat tersebut perlu mengandungi alamat pengirim yang ditulis di sebelah kiri dan ada garisan melintang. Contohnya seperti di bawah ni, surat ini ditulis oleh Persatuan Pengakap dan ada satu garisan panjang daripada sebelah kiri dibawa hingga ke sebelah kanan surat tersebut. Seterusnya kita teliti perkara yang kedua, iaitu alamat penerima yang ditulis di sebelah kiri. Kalau contoh kat sini, alamat ini, surat ini dihantar kepada guru besar dan di bawahnya, iaitu baris akhir, mesti digaris dan tarikh berada di sebelah kanan dan diakhiri dengan tanda noktah. Bulan mesti ditulis dengan huruf besar. Yang seterusnya ialah panggilan hormat atau panggilan rasmi yang digunakan dalam penulisan surat kiriman rasmi, iaitu panggilan yang berhormat, datuk, tuan dan juga puan. Perkara yang seterusnya ialah tajuk surat mestilah ditulis dengan huruf besar pada awal perkataan dan di ujungnya tanpa ada tanda noktah. Isi surat dimulakan dari tepi perenggan dan perenggan yang berikutnya ditulis dengan nombor 2, 3 dan seterusnya. Okey, dan nanti cikgu akan tunjukkan contoh bagaimana surat ini ditulis. Perenggan terakhir diakhiri dengan ucapan terima kasih dan pengakuan pengirim, iaitu yang benar, yang menjalankan tugas
tugas dan lain-lain perlu ditulis di sebelah kiri surat dan diletakkan tanda koma. Tanda tangan ditulis di sebelah kiri, iaitu mengandungi nama penuh dalam kurungan dan ada nama jawatan, contohnya seperti mewakili persatuan, kelab dan sebagainya. Kalau murid-murid teliti di contoh yang cikgu sertakan ni, surat ini ditulis oleh Nur Ain Nabila binti Yuzi selaku Setiausaha Persatuan Pengangkap. Cikgu berharap dengan penerangan itu tadi dapat membantu murid-murid untuk menulis karangan surat kiriman rasmi dengan lebih baik. Dan jangan lupa murid-murid perlu mengingat semua yang telah cikgu nyatakan tadi dan perlu ditulis dalam surat kiriman rasmi, iaitu yang pertama perlu ada alamat pengirim, alamat penerima, tarikh, kata sapaan, tajuk, pendahuluan, isi surat, penutup dan pengakuan penulis yang disertai dengan tanda tangan, nama dan jawatan. Semoga murid-murid dapat menulis karangan dengan lebih baik. Sekian saja pengajaran cikgu pada hari ini dan kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Bye!